Oh, tapi kalau fikir tahun ni banyak dekat belah barat Global Final di belah sana. Lihat juga untuk PMWI, tetapi PMGC Jakarta sekarang akan dimulakan dan kita akan masuk game kita pertama untuk hari ini. Wrangle PMGC 1/18. Yang menarik sebenarnya pada tahun ini ada, boleh kata skewed sikit lah bila kita cakap pergi ke bahagian timur. Yang menariknya ialah majoriti timur punya event itu sebenarnya di Indonesia. Ya. Rasanya pada ketika ini dalam bulan 1 dan 2 ini ada 3 jenis grand final e-sports yang akan berlangsung di Indonesia. Tidak termasuk lagi event yang akan datang ke Bali. Rasanya akan ada 2 event besar bertaraf dunia akan sampai ke Bali. Tapi untuk waktu ini di awal-awal kebanyakan akan dijalankan di Jakarta lah. Tapi rasanya 5 atau 6 major events untuk e-sports akan berlangsung di Indonesia. Ya, kalau cakap tahun e-sport 2003 milik siapa, negara mana, 100% memang Indonesia punya. Semua mereka dapatkan untuk stage-stage akhir. Indonesia e-sport hub terbaru. Juga tuan rumah bagi PMGC kita. Dan kapal kita kali ini akan bergerak daripada kawasan sana ke situ je. Ya betul. Sampai ke Novo ini akan menyusahkan banyak pasukan yang nak pergi ke Yasnaya, Severny, Stelbo. Sebab memang ada pasukan-pasukan itu yang akan menjadikan alternative drop spot. Tapi ini adalah untuk kita, untuk penonton, pertama kali kita akan lihatkan di manakah pemain atau pasukan-pasukan ini akan turun sebagai drop spot mereka. Vampire ada dekat situ. Okey, nampak kelibat para boy dekat Gatka, itu biasa. Yang menjadi persoalan juga siapa yang nak ambil Pochinki. Dengan Nigma Galaxy tidak ada dekat situ. Dengan Dingos tidak ada. Mereka SMG akan ambil balik Pochinki. Sorry, bukan Wolves. Wolves akan mengambil Pochinki. Ya. Tapi pada ketika ini ISC aku rasa boleh sebut nama dia orang kan. Ya. Sebab kita pergi tim Zeus juga. Ya. Bekas tim SMG itu Wolves. Tapi untuk drop spot sebenarnya mereka semua dah settle lah. Tak rasa akan ada apa pergaduhan drop spot pada ketika ini. Mereka bermain scrim setiap hari panjang 1 bulan. Termasuk dengan tim Alter Ego. Kebanyakan mereka dah pun ada tempat-tempat yang mereka dah chop. Kecuali mungkin dekat Miramar, tim yang paling banyak nampak agak ketara adalah perlawanan antara tim Nova dan juga 2-3 tim yang lain lah. Semua-semua tu nak kawasan Nova yang berada dekat kawasan area Labadita. So itu kena tengok kalau benda tu masih lagi berterusan ataupun mereka sudah pun settle. Tapi itu adalah spot panas Labadita. Nah, jadi jangan lupa pastikan anda login juga untuk dapatkan special crate bersempena PMGC ini hanya sehingga Januari 9. Iaitu setelah tamatnya PMGC, itulah last day yang anda boleh dapatkan PMGC special crate ini. Jika nak dapatkan barangan percuma tersebut. La STE Stalwart atau daripada Godluck Stalwart. Player Pika ini dipilih sebagai sniper terbaik ke apa yang terbaik untuk tim ini? Sniper kan? Ya. Pika memang power dia punya sniper. Top dan action memang jenis langgar saja. Ya, dia orang depan-depan memang. Satu lagi player tu jenis pembaling bom sesuka hati. Supaya dia pun boleh masuk dalam poster. So seimbang lah. Grenade Master seorang. And then seorang untuk Eagle Eye. Ya. Satu untuk MVP damage paling banyak. Satu lagi MVP kill paling banyak. Ya. Yalah, settle. Ya, DRS. Darial Soldiers. Inilah dia. Jangan terkejut untuk melihatkan banyak peminat mereka. Mereka betul-betul fanatik terhadap mereka punya pasukan. Penonton-penonton daripada Nepal beberapa kali juga cerita, tapi nak cerita jugalah pasal benda tu. Kan? Saya jumpa staf Nepal dekat Malaysia. Dia kenal saya kerana DRS. Ya, peminat mereka di rata-rata tempat di dunia lah. Pada ketika ni. Tetapi kepada to all Nepal fans watching this live stream, welcome to the stream. We know you are here. Yeah. We love Nepal. Itu. Tapi DBS berjaya menjatuhkan daripada Fireflux. Vampire, ini dia bekas juara dunia menerusi acara PMWI. Jadi untuk perubahan next season yang akan berlangsung pada tahun ini, Vampire adalah mereka yang paling bersedia lah untuk format 10 markah itu. Kerana mereka bermain after party show match dalam format 10 markah kan? Ya. Pada waktu itu dia menang Infinity kan? Yang mana? Itu PMRC, dia PNWI. PMRC yang 10 poin kan?
Oh, PMRC 10 point So Infinity lah paling bersedia. Di MWI baru Vamp. Dia yang after party tu 10 markah ke masih lagi 15? Aku tak ingat. Aku ingat yang ni lah. PMRC memang 10. After party tak pastilah. Kalau ikut 10 sebab masa tu tim dia tak banyak. Dia 12 tim je kan. Ya. Tapi pada ketika ini kita lihatkan IHC Zyor. Inilah of course dulu tim Zeus. Bermain dengan cemerlang di PMC Dubai. Tahun lepas PMGC tu kat mana? Aku pun tak tahu nak cakap dengan tepat sebenarnya. Di mana? PMWI. PMGC yang 2021. 1 year before this lah. Edisi sebelum ni. Adakah kita kira dia sebagai Singapura? Ataupun bukan Singapura? Aku pun tak tahu nak cakap. Ya. Apapun yang berlaku ialah bahawa waktu ini semuanya akan menjadi offline dan ke Turki. Sebab setiap tahun bila kau pergi PMGC ni kan, dia akan bagi satu token penghargaan. Dia macam satu shilling besar. Oh ya. So aku ada daripada Berlin. Lepas tu masa dia buat dekat Malaysia dapat satu juga. Satu, itu pun aku ada. Lepas tu ada satu lagi pun aku dapat. Aku ada 3. Tapi yang tahun lepas sebenarnya tak dapat. Sebab tak tahu itu negeri mana, negara mana. Ya. Yang tahun ni sebab kat Indonesia. Ini baru first time macam tak pergilah. Ya. So, memang tak akan dapat yang tu kan. Tapi kalau dapat ke like, jual je. Jutawan aku. Boleh jadi juga. Dubai. So ada 3. Dubai, Berlin dengan Malaysia. Ya, Dubai. Dia akan letak dia punya negara tu punya famous building sebagai logo dia. Ya, betul. Untuk kita KLCC lah. KLCC. Biasa. Tapi Malaysia paling generous. Malaysia paling besar. Besar. Dubai ni macam besar sikit daripada 50 sen kita. Kecil je. Dia kecil je. Dubai ni paling, Berlin ni paling kecil. Ya. Tapi kadang-kadang untuk benda-benda penghargaan ni tak terkejut sangat. Malaysia sebenarnya terkenal dengan gift daripada Pewter. Disebabkan oleh Royal Selangor. Right. Ya. Sebab tu besar lah kot. Tapi guys, aku lupa letak timer lah. Tak apa-apa. Aku buat timer menipu je lah guys. Tapi apapun yang akan berlaku pada waktu ini, tiada banyak pergaduhan. Tapi ini sedikit merisaukan. 4 AM bertemu dengan Dia banyak orang dah bertemu dari tadi. Ya, itulah. Tapi agak menarik untuk melihatkan begitu banyak tim berjumpa dan menembak dan melakukan rotation pada minit kedua permainan kita pada waktu ini. Sebab jarang-jarang mereka buat benda ni kan. Selalunya looting, lepas tu rotate tanpa apa-apa gangguan. Sebab circle bukan sakit sangat pun kan. Artinya semua orang dah pun bersedia dengan, kecuali tim ni dan juga tim depan dia orang. Dua-dua ni tim memang tak rasa langsung. Masa kita punya Stage Liga. Stage Liga mereka tak rasa langsung. Tapi yalah, circle yang pertama dan kedua memang dilajukan, tetapi laju ke? Ya, dilajukan sedikit. Dilajukan sedikit. Kemudian tapi damage dia kurang. Circle yang terakhir itu diperlahankan, tetapi circle lebih sakit. Jadi itu yang berlaku lah ketika dalam PMGC League, yang di mana siapa yang bermain minggu pertama itu akan suffer, akan merana sedikit sebab mereka tidak tahu bagaimana untuk menukarkan strategi. Jadi orang yang bermain di minggu yang terakhir, iaitu Geek Fam, berjaya memenangi setelah mengadaptasikan permainan dengan begitu baik sekali. Okay, so betul ni sebelah tadi Buriram dengan 4M. Sebenarnya saya nak tengok Geek Fam warna apa. Okay, Geek Fam kali default mereka merah. Yep. Dan mereka berada di kawasan agak banyak. Aku rasa mereka suka bermain circle sebegini. Dan circle tak scam pun langsung. Circle ke tengah dan ke tengah. Kita harapkan circle ini akan berkekalan sebegini untuk semua baki 18 game kita. Supaya tiada terlalu hardship yang terlalu besar. Tapi sekarang ni Nova akan berdekatan dengan Geek Fam sebenarnya. Geek Fam, pendekatan apakah mereka mau ambil pada game yang pertama? Adakah permainan biasa ataupun lebih konservatif? Ya, sebab kalau kita lihat kepada perubahan PMGC yang paling ketara sekali ialah terutama ketika bermain di dalam last chance qualifier, ialah strategi yang dilihat yang paling senang ataupun yang efektif ialah pacak tengah lah. Pacak tengah akan menjadi sangat-sangat popular sebab memang siapa duduk di tengah tu dia ada banyak advantage. Selain daripada circle ke-9 itu, mereka ada highest chance untuk win. Sebab tak semestinya dalam circle yang terakhir itu, kalau anda boleh survive dengan 4 player sekalipun, anda menang. Banyak kali berlaku sapu rata tiba-tiba 4 player, ada 3 tim, last tim yang ada 3 orang atau 2 orang. Disebabkan posisi dia lebih premium, dia menang. Dan rasanya itu adalah pengajaran yang semua orang di sini akan ingat
yang buruk jadikan sepadan kan, yang baik jadikan teladan. Jadi teladan itu akan diguna pakai lah dekat sini. Untuk 4M, mereka pun pasukan yang perform di grup yellow. Grup yellow adalah grup yang paling advantageous untuk PNGC League pada ketika itu sebab mereka boleh bersandarkan pada strategi orang lain. Ya, kerana mereka bermain pada minggu yang ketiga. 4AM, S2G, tim Turki juga, banyak juga tim yang mereka hantar 3. Dan agak dominan juga permainan daripada tim-tim daripada Turki ni. Ialah Silas daripada S2G. Knockdown average, elimination average dan juga average damage semua di nombor 1. Kosong. Ya, semuanya akan reset kembali. Sebelum kita melihatkan berapakah nombor yang sebenar. Dan inilah nombor-nombor yang akan menjadi penting di pengakhiran hari nanti. Siapa yang paling dahsyat sekali. Walaupun belum ditunjukkan kepada kita siapakah akan dapat jumlah prize pool, siapakah akan dapat awards ini. Tapi tentunya ada satu penganugerahan terhadap MVP. Dan semakin lama semakin bertambah, jaranglah ada berkurang kan. Sebab dulu memang ada anugerah MVP saja, sekarang sudah ada Eagle Eye, Medic dan sebagainya. So tentunya itu menjadi satu benda yang harus, bukan harus, tetapi player-player ini akan difikirkan secara individu lah. Mungkin aku perlu jadi Medic yang paling baik, best support, ataupun tembakan Eagle Eye dan sebagainya. Tapi inilah alter ego yang tidak pernah berjumpa dengan player-player yang ada dekat sini, melainkan mereka daripada C juga. Alter ego malang untuk mereka je lah sebab Sandhawk itu bertukar. Mereka tidak bermain. Dan sekarang ini tak tahu strategi apa yang mereka guna pakai. Kalau tak, inilah salah satu tim yang paling perform sekali dengan tak ada Nigma Galaxy lagi, Shami kosong, tak ada Infinity lagi. Ya. Semua tim yang main healing tak lepas kecuali diorang. Ya, betul. Tapi diorang tak boleh main healing. Ya, memang betul yang macam kau cakapkan, yang di mana pasukan yang terbukti healing itu adalah salah satu daripada repertoire permainan mereka, semuanya gagal. Bacon time tidak ada, time entertainment yang boleh main pun tidak ada, Infinity paling ketara sekali. Nigma Galaxy juga terkesan besar dengan ketiadaan 12 markah daripada Sunhawk. Jadi ini satu benda yang menarik lah untuk melihatkan pasukan alter ego yang mereka melakukan, rasanya mungkin tindakan yang orang kata mereka membuat trend ataupun mereka fikir jauh ke hadapan dengan tidak meletakkan Badru pada mereka punya line up lagi. Ya, tepat. Badru. Tahu kalau mereka masih lagi akan menggunakan hemat beliau untuk season hadapan, tapi order daripada Nova di knockdown, dibunuh oleh tuan rumah. Ya. Kita nampak itu sorakan dikeluarkan daripada pihak tuan rumah pada ketika ini. Satu mata penyingkiran untuk mereka dan Nova. Ya. Tidak memulakan hari ini dengan terlalu menarik. Kerana kehilangan satu orang player, tetapi sekarang yang sama T2K. Tak tahu akan menjadi tangkap, dibunuh secara langsung. Rakan bagi ISC yang di knockdown akan dibangunkan semula, tiada masalah dekat situ. Dan Wolf Remember juga akan di knockdown, tapi itu bukan pembunuhan secara langsung. T2K, banyak tim buat splitting pada ketika ini. Itu yang aku perasan. Ini pun buat splitting, sebelah sana pun buat splitting. Yang Nova tadi tu pun buat splitting juga. Itulah dia, tapi buat waktu ini aktiviti splitting ini akan dihukum berat. Masalahnya mereka akan dihantar ke lobi secara mandatory. Tiada sebarang perbicaraan berlaku ke atas hukuman tersebut. Makanya mungkin harus difikirkan kembali, adakah melakukan splitting ini relevan? Ada beberapa sebab lah kau nak lakukan splitting. Kadang-kadang mungkin kau dapat last circle itu dan salah satu player kau duduk kat tengah, itu akan memberikan super advantage. Tapi dalam situasi ini, T2K tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Ataupun sebenarnya pasukan ISC ni betul-betul gangster. Dia langgar lagi. Ini memang betul-betul DNA Zeus ni ada dalam badan mereka. Ya, tiba-tiba di Grand Final cara permainan bertukar semula kepada Zeus 2020. Empat mata penyingkiran, 3. Mereka ada 3 pada ketika dengan T2K masih lagi ada 1 orang. Dan influence jamming, satu player mereka hampir di knockdown tapi sempat tu belakang pokok. Akan gunakan satu first aid kit, tiada masalah untuk heal up semula. Tapi mereka akan mengintai tim ISC. ISC adakah mereka memilih kawasan yang silap? Kita kena tunggu dan lihat, tapi tak rasa macam influence akan melakukan apa-apa aktiviti yang terlalu drastik pada ketika ini dengan informasi yang mereka ada. Oh, depan kita ada tim itu sahaja, tapi circle akan tarik ke atas. Geek Fam kena melalui beberapa tim, tapi ternampak rotation mereka tidak akan terus melulu ke dalam. Instead, mereka akan naik ke atas. Mungkin mereka akan masuk
di antara S2G dan juga tim Alter Ego. Oh ya, kalau mereka masuk straight tadi, itu merupakan perjalanan yang mungkin paling menakutkan untuk sesiapa pun dalam dunia ini. Mereka kena berlawan dengan pasukan Nova, dengan 4AM dan juga pasukan Godlike Stalwart yang akan menjaga pathway daripada Geek Fam masuk ke dalam secara lurus. Kalau itulah pilihan mereka. Jadi tindakan Geek Fam brilliant ataupun menakjubkan untuk dia berfikir di luar kotak dekat sini. Sekarang dia mungkin terpaksa menerusi pasukan-pasukan yang kurang sedikit firepower mereka. Kalau kita lihat kan, tapi tak tahulah kalau benda itu akan berlaku secara pasti sebab apa yang berlaku dekat sini ialah 4AM akan dekat dengan pasukan senegara mereka. Nova sekarang ni pilihan mereka adalah untuk tidak bermain terlalu agresif dengan kekurangan player dan itulah firepower main mereka juga. Esport Player of the Year order. 4AM sekarang ni cuba untuk membuka jalan untuk rakan-rakan lain, tapi itu dia Geek Fam berdekatan dengan tim Nova ISC mendapatkan satu lagi knockdown. Tapi banyak sebenarnya dia dapat sebenarnya dekat sini. Depan muka ada lagi satu orang. Kalau mereka dapat knockdown tersebut, dia dapat sebenarnya knockdown tersebut. Dan sekarang ni mata penyingkiran akan naik ke 4 dan boleh jadi 5, tapi Geek Fam akan melanggar Nova. Dan inilah pertarungan yang sangat-sangat besar. Yuhai sekarang ini tapi Mika tadi knockdown kasihnya gerit tangan ini paling, tapi Mika ala 2 dia jatuh sebenarnya. Geek Fam ada sedikit masalah. Nova berapa mereka ada? Mereka ada 2 yang masih lagi berdiri, iaitu King dan juga satu lagi, tapi Yuhai juga di knockdown, tapi Yuhai sempat untuk mendapatkan Jimmy secara kekal. Ya, itulah dia masalahnya sekarang ini untuk Geek Fam. Hanya tinggal Damrut saja dan Damrut bukannya dikenali untuk bermain dan mendapatkan clutch 1v2 ini. Dia lebih suka menjadi survivalist sampai ke akhir-akhir. Tapi Vampire akan masuk campur. Paraboy akan menerima satu kunjungan yang cukup-cukup menakutkan untuk dia. Dia terpaksa berlawan 2 kali berturut-turut. 2 pasukan yang berbeza. Dua-duanya daripada C. Tapi satunya mungkinlah juara di PMGC. Tapi satu lagi lah juara di dalam PNWI. Dapat sebenarnya knockdown daripada Schwab tersebut. Grenade tangan dibaling ke arah belakang dan Paraboy dipancing untuk ke belakang dan Paraboy akan di knockdown sekarang ini. King perlu melakukan penyelamatan, tapi kena buat-buat cepat-cepat sekarang ini sebab Vampire tak akan menunggu terlalu lama. Tapi Vampire punya aim pada rumah ini menyebabkan Damrut masih lagi boleh bergerak dengan sedikit bebas. Atau grenade tangan akan dimasa oleh Fluker. Kena pada Paraboy. Paraboy hantar, dua-dua hilang sekali. Nova, Tucson. Malang sekali. Damrut juga dia mencarikan mangsa. Vampire meratakan 2 pasukan pada waktu yang sama. Nova dan juga Geek Fam. Vampire mulakan permainan mereka on fire. Dengan ni prediction kita tinggal seorang je. Influence shaming, let's go. 43 masih lagi ada, tapi jangan risau kepada peminat-peminat Nova, peminat tanah air. Ini baru saja game pertama bakal kata Voke, Celu. 4AM, Sing Chen sekarang ditunjukkan kepada kita. Circle akan kemana akan menjadi persoalan. Influence shaming dapat circle. Bukan tak, itu Inko. Mana influence shaming? Jangan beritahu dia rata juga. Kan? Boleh jadi ya, sebab mereka tadi berlawan dengan IAC. Sebab sekarang ni tinggal 12 pasukan saja. 4 telah pun rata. Kalau betul dia ratakan je. Wah, di odds kita beli 3-3-3 tu son. Ya. Itulah dia. Tapi pasukan-pasukan pilihan Vampire sekarang ini yang sedang melakukan tugas mereka dengan cukup cemerlang. Dan STE, pelanggaran yang sememangnya pasti. Ini mereka memang tak akan takut untuk lakukan perkara ini. Yang mereka akan berlawan dengan tim Wolf Memory akan knockdown terlebih dahulu oleh Pika dengan satu UMP. Mereka akan berpusing, akan pergi masuk ke dalam rumah cendawan sekarang ni. Remember, dijatuhkan oleh tim yang berlainan daripada kawasan high ground. So, selalu kena hati-hati juga. Memory, alamak, dia terbunuh rakannya sendiri dekat situ. Menyebabkan tidak ada option untuk melakukan revival pada ketika ini. Tapi 2 orang akan terus dihantar ke dalam rumah. Situasinya lah 2 lawan 2 lawan 1. Last guy, rata juga. Stalwart dan juga ISC, kedua-dua tim Mongolia. Betul-betul garang game pertama. Tak boleh nak nafikan dekat situ. Dan mereka bukannya garang terhadap pasukan-pasukan yang orang kata kecil-kecil lah. Inilah pasukan-pasukan yang bakal juara dunia juga. Tapi pada waktu yang sama, Alpha 7 menunjukkan kekuasaan mereka, menunjukkan firepower yang ada pada Brazil. Untuk waktu ini dengan pasukan Brazil yang lain tidak begitu jauh daripada mereka. Inco, Buriram United juga tinggal 1 orang sahaja. Hanya ada 11 pasukan yang berbaki untuk perlawanan ini. Tiger daripada Buriram United menjadi satu-satunya player yang akan membawa bendera pasukan Buriram United, juga satu pasukan bola selain daripada Wolves, ke dalam circle terlebih dahulu. Itu yang menjadi
orang kata prioriti yang terpenting untuk waktu ini. Tapi dia juga akan dijatuhkan oleh DRS. Pasukan-pasukan yang tidak dijangkakan akan meletup. Semuanya sedang meletup sekarang ini. Masuk pasukan DRS. Fireflux juga sama. STPK dijatuhkan. Alpha 7 akan dihalang oleh DRS. Ya, tepat sekali permainan sekarang ini masuk ke stage kelima. Sudah Soke baru jadi dijatuhkan oleh seorang Delta. Tapi ISC satu hilang secara kekal. Mereka ada 3 orang player dengan 5 mata penyingkiran. Kedua-dua tim Mongolia sekarang dengan 5 kill masing-masing. Alpha 7 cuba naik ke atas juga. Mereka ada 3. Berada di hujung-hujung circle. Dan tu dia Fireflux akan dikeluarkan di tangga ke-10 dengan 1 mata penyingkiran. Sebab menang show match. Dan sekarang ini 42 saat sebelum zona sampai ke hujung-hujung circle kita, tapi Revo nampak 2 orang target, ISC 2 orang player knockdown, rata juga. Laju tim-tim ni main. Ya. Game pertama selalunya dia slow. Ya, ini memang tiada maaf bagimu. Tiada kata-kata macam kita nak tengok dulu mana diorang rotate. Tiada nak ni. Circle pertama tadi pun dah nampak ramai yang sudah pun mulakan rotasi mereka. Sehingga sekarang ini tiba-tiba menyebabkan top 8 sahaja yang tinggal. Dan yang menariknya banyak pasukan pilihan telah pun rata awal. Pasukan Nova sudah tidak ada, Geek Fam sudah tidak ada, pasukan Buriram tidak ada. Influence Gaming pun Tusun memang yang 3 kita pilih tu, Tusun dalam masa yang agak serentak. Setelah T2K rata, semua pasukan pilihan rata dalam masa yang lebih kurang sama. Ya, tepat sekali. Dan sekarang ni Alpha 7 dan juga Stalwart, mereka yang ada full squad, tapi Revo akan dijatuhkan oleh Inco terlebih dahulu. Potato berjalan pakai action. Satu granit tangan sampai ke arah action, menyebabkan dia akan di knockdown. Alter Ego sekarang dengan 2 orang player, 3 orang player masih lagi hidup. Satu akan dia hantar ke lobby secara kekal. Bagi Vampire Esports, mereka juga ada 5 mata penyingkiran. Bagi Stalwart juga Alpha 7, masing-masing sudah naik 1. Ada 6. Inco Squad sekarang ni akan dijatuhkan oleh meeting dengan 1 tembakan DP. Cuba untuk dapatkan mata penyingkiran secara langsung, belum lagi dapat. Tetapi Alter Ego sudah sampai ke kawasan selamat terlebih dahulu. Tapi rakan mereka sekarang ini akan cuba untuk ditembak. Kenderaan itu akan menjadi bunker. Tapi itu dia. Knockdown berjaya diambil. 4M sebenarnya menyerang. Tapi 4M juga tinggal seorang saja dekat sini. Siapa yang tembak dia? S2G. Oh, wow. Depan muka dia ada orang. Ada kadang-kadang dapat mangsa terlebih ni dahulu. Apa-apa pun tak boleh nak terkeluar dekat sini sebab satu markah saja tidak memaparkan markah yang terlalu banyak untuk sesiapa pun. Jadi sangat-sangat kritikal untuk sesiapa yang berada dekat sini. Kalau dia tinggal seorang diri pun, tahan dengan lebih lama. Sekurang-kurangnya kalau dapat nombor 7 adalah ekstra markah 1. Sebab kalau tidak, penungguan mereka akan menjadi hampir sia-sia. Inco akan jatuh 1 tapi itu tidak begitu kritikal kerana dia ada lagi 3 orang untuk dimain, untuk diguna pakai. Alpha 7 betul-betul dominan. 7 elimination point untuk pasukan Brazil ini. Betul-betul mereka nak menunjukkan kepada pasukan Influence Gaming, kami adalah pasukan Brazil yang lebih perform. Ya, tapi malang untuk Carliho, dia tak boleh cakap benda tersebut kerana dia baru jadi jatuhkan, dihantar ke lobby. Alter Ego berjaya dapatkan 1 knockdown juga dengan 1 balingan grenade tangan. Mereka masih dengan permainan dengan 2 mata penyingkir, 2 orang player, dan mereka dapatkan Ravenclaw juga. Menyebabkan Vampire sekarang ni 2 player dalam keadaan knockdown, tapi Alter Ego juga akan ditekan oleh S2G. Mythic dijatuhkan pula oleh Inco. Alter Ego dikeluarkan tangga ke-8 dengan 1 mata penyingkiran. Mereka 2 mata secara totalnya. Tapi Vampire sekarang peluang untuk melakukan revival akan diberikan kepada mereka. Circle tengah tak ada sesiapa. Semua berada di kawasan bawah sekarang ni, J. Traffic jam besar gila sebenarnya. Bermula dengan DRS lawan dengan Stalwart Esports. Ya, daripada tadi mereka berlawan, tapi kali ini mungkin ada satu benda yang pasti, dan yang pastinya ialah Stalwart akan kerugian ramai orang. Tetapi Stalwart bukan saja rugi, malah dikeluarkan secara langsung. Terus DRS naik nombor 1. 8 mata, 4-4 yang sapu daripada Stalwart. Dan sekarang ni siapa sangka Nepal nombor 1 je. Ya, nombor 1 dan berpeluang sangat tinggi untuk menang. Kerana Alpha 7 yang meneruti mereka tidak ada cukup orang. Tapi kita tidak boleh terlupa langsung terhadap pasukan yang pernah menjadi juara dunia PNWI. Vampire ada di sini 6 elimination, 4 player masih lagi hidup, dan mereka tidak nampak seperti mereka berada dalam situasi yang sukar. Sebab yang berlawan dekat sini adalah, oh tak, semua sukar. Semua sukar untuk semua ini. Kalau kita lihat ke traffic jam dekat bahagian bawah ni betul-betul pesat. Hanya satu saja pasukan yang duduk di tempat yang selamat. Semua dekat belah bawah ni, kecuali tim tu. Tapi dia punya warna tu dia camouflage dengan map.
So tak tahu itu siapa. Tapi kat sini semua kena lawan. Tapi siapa yang menang dekat sini je? Dia punya mata penyingkiran akan naik tinggi kau-kau. Kalau DRS dapat memang kau-kau lah. Sudah pun dapatkan Ravenclaw. Meletop terus player itu dihantar ke lobby. Tapi kena tangan akan dibaling. Yang T dapatkan Fluka terlebih dahulu. Mereka kembali kena tangan susulan sekarang di tanah. Benarkan Vampire masuk langsung lagi sekali. Kalau mereka percaya dekat sini, mereka kenapa begitu? Wow! 11 mata penyingkiran untuk mereka. Tapi tu dia satu akan dijatuhkan terlebih dahulu sekarang ini. Bantuan datang. Sempat ataupun tidak, tapi penggunaan kenderaan je. Yap, betul-betul rasa tiada segan silu untuk melanggar saja ahli pasukan Vampire yang terakhir itu, menyebabkan mereka rata langsung. Memang betul-betul menyebabkan rasa malu untuk Vampire diratakan begitu sahaja. Itu dengan ramai orang yang masih boleh melihat kepada pasukan dia, tapi tak ada gentar langsung. Luar tak ada takut mah. Tapi pada waktu ini, tim yang betul-betul dapat circle sebenarnya adalah Inco. Mereka ada 4 mata penyingkiran pada ketika ini. Tapi boleh cakap traffic jam dekat bawah tu dah macam dah kurang sikit. Dah pudar sikit menyebabkan kebanyakan mula untuk masuk semula. Inco berada di kawasan low ground. Tapi daripada tadi mereka knockdown. Cuma mata penyingkiran terlalu banyak belum lagi dapat dapatkan. Mereka hanya dapatkan 4 setakat ini. Alpha 7 tinggal seorang saja yang masih lagi akan berdiri. Akan berjaya untuk diratakan di tangga kelima dengan 7 mata penyingkiran untuk skuad daripada Brazil tersebut. Tetapi skuad daripada Nepal ini bermain dengan cukup cemerlang. Dalam tangan ada 11 mata. Dalam poket sudah pun ada 8 mata placement minimum. Ya betul, dalam tangan ada 11 mata, dalam poket ada banyaklah benda-benda yang mereka boleh fikirkan. Tapi apa yang tidak ada ialah di dalam kepala mereka itu tidak ada otak. Sebab mereka main betul-betul seperti tidak berfikir tetapi efektif. Itu yang diinginkan oleh mana-mana. Bergerak dengan keyakinan, bergerak dengan confidence. Jalan depan rasa takut itu dibuang langsung daripada mereka. Walau bagaimanapun mereka bukanlah pasukan yang berpeluang paling tinggi untuk menang. Itu adalah pasukan S2G. Dengan 4 player mereka masih lagi ada yang menarik 4AM entah macam mana. Dalam kekalutan yang berlaku, dia duduk di dalam traffic jam itu tetapi dia masih lagi hidup. Dan dia akan ada satu baby M249 dalam tangan juga. Peluru yang banyak itu mungkin akan membantu beliau. Bizon menjadi pilihan untuk Xingchen. Apa yang mereka boleh lakukan kalau keluar sekarang 8 placement point untuk beliau. Kalau tahan sedikit boleh dapatkan lebih banyak. DRS sekarang melakukan splitting 3-3. Semuanya jauh antara satu sama lain tetapi S2J mereka bermain agak rapat antara satu sama lain. Inco punya compound bukan lagi circle. Menyebabkan Vitali sekarang ini akan mengambil bagi. Dia kena hilap terlebih dahulu mengambil damage agak tinggi daripada zona biru sebentar tadi. Tetapi ada satu AWN dalam permainan je. Wow. Tapi selepas ini memang tak perlu nak fikir dah ke mana mereka harus pergi. Sebab selepas ini tidak ada circle. Jadi King Chen dia boleh duduk dan lepak dekat sini dan menunggu peluang. Malangnya disebabkan dia duduk di bahagian hujung sekali. Jadi dia akan makan circle yang sangat-sangat sakit. Selepas inilah. Tapi circle ini yang ditunjukkan kepada anda, ini adalah circle muktamad. Ini adalah circle mutlak. Selepas ini dah tak ada circle jenis lain dah. Tak ada scam, tak ada shift, tak ada apa-apa. Semuanya kena main dan siapa duduk di paling tengah dia paling untung. Tak kira kalau ada satu orang pun. Sebab semua orang akan makan blue zone yang sangat-sangat sakit depan ni. Ya betul tu. S2G ada 4 player, number advantage pada mereka. High ground pun lebih kurang ada pada mereka juga. DRS, adakah mereka boleh menukar arus permainan ini? Itu dia tembakan mulai dilepaskan ke arah S2G sebenarnya. Oleh siapa? Akan daripada Xingchen. Tapi tim daripada China ini rasanya selalunya dia tak akan menembak pun. Ya, tak rasa itu tembakan daripada dia. Kedengaran bunyi seperti rifle. Dan kita tahu dia menggunakan Bizon sebentar tadi ataupun Bison. S2G mungkin berlawan dengan DRS. DRS kita tahu tidak akan ragu-ragu kalau mereka dapatkan shot tersebut. Dan memang dapat. Tapi S2G juga akan dijatuhkan oleh Inco. Jadi perlawanan 2 pasukan Turki dan juga Brazil. Tembakan dilepaskan dengan satu DMR, berjaya dapat 1. SRL menjadi pilihan. Revival cuba dilakukan tapi Never Battle akan menjadi knockdown. Tiada lagi permainan AWM pada waktu ini. Tapi tembakan daripada Vitali cukup untuk dapatkan 2. S2G tak ada number advantage sudah. Mereka tinggal 2 saja. Number advantage dari DRS. Mereka ada 3 orang player pada waktu ini. 4M dikeluarkan tangga keempat. Tapi S2G terus maju ke hadapan. Tembakan dilepaskan. S2G tinggal seorang. Inco tinggal seorang. DRS tinggal 3 orang. Chicken dinner mungkin untuk Nepal bagi ranking kita yang pertama. Vitali
keluarkan DBS. Maung berlain depan-depan dan dia akan menang. Revival akan terus dilakukan sekarang ini untuk melakukan situasinya 2 lawan 3. Tapi DRS terus maju ke depan dan winner chicken dinner milik Nepal. Yep, permulaan yang cukup cemerlang untuk DRS. Gamble mereka, perjudian, pertaruhan nyawa mereka untuk melanggar pasukan juara dunia PNWI Vampire Esports membuahkan hasil yang terlalu lumayan. Mereka dapatkan kedudukan yang paling premium di dalam bulatan sebentar tadi, membuahkan hasil iaitu